Ada dua tak? Ada soalan. Ada tiga kan sekarang kan? Awak punya lab sekali yang section lain semua dah selesai. Lab tiga, so kita buat lab tiga. So untuk lab tiga ni awak tengok je dulu. Kita akan buat yang dalam soalan nanti. Okay, saya review dulu lah yang dia punya apa tu, yang chapter 3 punya tu dekat dalam lab 3 juga. So kita tengok yang soalan dulu. Soalan 1, soalan 3. Okay, ni yang soalan 1 punya awak kena buat apa? Yang ini awak kena buat conditional punya statement, if else punya, dan awak kena dapatkan grade daripada markah tu kan. Bagi markah dan dapatkan grade dia. Okay, yang ini maknanya yang ini guna conditional statement lah. Yang kedua, awak tukarkan daripada if else punya statement kepada switch. Yang ketiga, yang ini array. Yang ini ni ada pairing. Contoh nama sini, dia punya nama bapa dia ni, dia punya nama dia kan. Jadi kita nak pairingkan, kita create dia punya array, lepas tu kita buat dia punya apa, kita nak display isi kandungan array dalam bentuk table. Itu je beza dia dalam bentuk table. So kita tengok yang dia punya explanation dulu. Okay, awak tengok ya. Ini review lah, review chapter 3. Array ni kita buat kemudian kita masuk dekat dalam control structure dulu ni. So untuk control structure kita ada dekat sini dia tunjuk conditional to if statement. Okay, if statement. So kita ada dia punya conditional statement, dan yang ini dia punya body untuk sekiranya X ni sama dengan 10. Yang ini yang ini assignment. Satu equals tu itu adalah assignment. Kalau dua equals, yang ini adalah equating. Maknanya adakah dia X sama dengan 10 ini equating. Yang ini assignment equating. Jadi dia ada satu body je dekat sini. Kalau true baru dia run. Tapi kalau tak true, dia false, dia tak buat apa-apa lah. Dia just exit. So kita tengok dekat dalam matrix code for while, do while, for each. Satu. Ini review awak tengok. Pergi dekat PHP basic. Boleh nampak tak? Clear kan? Kau besar sangat. Kecilkan sikit. Boleh. Okay, pergi dekat PHP. Tengok je. Tengok je. So pergi dekat if else punya tu. So kita ada if else, if else. Yang ini kalau yang ini ada dua branch, ada true or false. Yang ini ada lebih daripada dua. Kalau true dekat if, dia akan run. Dan dia check lagi sekali. Kalau true dekat else if, dia akan run dekat else if. Kalau tak, nanti dia akan run else. Ada tiga lah ataupun lebih. Dan switch ni sama juga macam if, cuma dia punya conditional punya apa nama syntax dia kita switch punya keyword lah. Dia sama dengan if else if punya. So kita tengok dia punya contoh dia. Kat sini ada contoh review Kita ada T, and then T ni dia dalam bentuk integer value. So dia check sama ada integer value of T less than 20. Baru dia paparkan. Kalau kurang daripada 20, dia paparkan have a good day. Kalau lebih daripada, ni kurang daripada, lebih daripada 20, dia just exit. So kalau kita dekat sini, ni apa sekarang pukul berapa? Ni T ni maksud T ni adalah time lah. Dan H ni yang 24 hours punya apa nama tu format. Jadi kalau pukul 1 dia jadi 13 H tu. Sekarang pukul 9 jadi dia jadi 9 lah. Jadi 9 adakah dia kurang daripada 20? Ni dia letak dalam bentuk
apa nama, string. Ni ada apa, double quotation guys ni. Kita boleh letak dalam bentuk integer pun boleh juga. Tapi yang dekat sini hash ni, dia date dia dalam bentuk basically dalam string dekat sini. Tapi dia boleh compare juga. Kalau dekat sini 9, sini 20, T9, dan kita compare dengan 20, adakah 9 kurang daripada 2? Kalau true, dia akan run. So sekarang ni true lah kan. So kalau kita letak dekat sini, hash ni katalah lebih daripada 20, 21 kan. Adakah 21 itu kurang daripada 20? Tak kan. Jadi dia akan dia tak print apa-apa dekat sini, tak ada apa-apa, jadi kosong je lah. Okay, yang ini apa? If, else. Kalau kita letak dekat sini if juga, else dekat sini, else, and then kita dekat sini kita boleh letak ada body ataupun tak ada body, dia faham. Okay, so yang ini kita boleh echokan. Kita just copy yang ini kita just copy, Ctrl C, taruh dekat dalam. Boleh nampak yang ini good evening lah kan, petang kan. Good evening kan. So kalau 21 dia akan tulis have a good evening. Okay, good evening lah kan. Ni good evening. So sebab dia lebih daripada 20. Okay, bukan kurang. Ni less than 20. Dan kalau katalah awak ada 3, awak boleh copy lagi yang ini else ni. Ctrl C, kita just review ya. Ctrl V. Tapi dekat sini else, yang ini awak kena ada if kat situ else if. So yang good evening ni good night. So sekarang 20 good evening lah kan. Kalau kita letak something else dekat sini lah, ada benda dekat sini kan. Else less greater than something kan. Kita letak dekat sini. Ctrl C. Else if something kat sini. Else if berapa ni, 20 12 berapa, pukul 8 kan. Kalau pukul 10 campur 12 22. So less than 22. Kalau kita 22 kalau kita letak 23 dekat sini, mana satu yang dia tu paparkan, dia akan paparkan yang else ni kan. Ni else if less than 22. Kalau kita letak 23, dia akan paparkan yang tu. Ini good night kan. Okay. So ni ada apa? Ada 3 option, 3 branch. Yang pertama, yang kedua dia guna else if, dan yang ketiga just else dia. Itu tentang if punya condition if punya condition. Yang kedua, kita guna switch condition dekat sini kan. Kat bawah ni ada switch, dekat bawah. Ini yang tadi tu ada dua option. Yang ini ada 3 option. Samalah macam tadi kemudian seterusnya yang switch punya. Yang ini switch. Kita convert je daripada if punya condition macam ni kan. Ini if condition, dan yang ini switch punya condition. Kita convert. Nanti pada kita akan tengok. Okay. Nanti cuba kita tengok yang switch punya condition. So untuk yang switch condition, kita ada kat sini contohnya dia ada yang ini N ni dia punya macam T lah tadi. Label yang ini adalah dia punya tu. Okay, sini senang. Okay, dia ada favorite color. So favorite color ni adakah contohnya case dekat sini, dia punya condition dia, variable yang dia nak tengok adalah favorite color kan. Dekat sini adakah favorite color itu sama dengan red dekat sini. Kalau sama dengan red macam ni kan, maka dia akan print dekat sini. Sama macam if yang true punya. Kemudian sini else if, dan else if, yang ini else. Dia ada 2 else if dekat sini. Contoh, lebih kurang lah macam if punya condition. Tapi dekat sini dia guna apa? Case. Case equals to apa? Case red, dan case blue. Dia guna case. So kalau kita nak create macam if condition, so kat sini favorite color, sini red, macam T tadi tu lah. Kalau red dia akan print yang ini. Kalau sini blue dia akan
blue, dia akan print blue lah kan. Okay, simple. Kalau semua tak ada, red, blue, green tak ada, kat sini black kan. Kalau semua-semua tak ada, dia akan ambil yang last sekali. Okay, so default ni maknanya last option. Itu last option. Bukan green, tak, bukan red, bukan blue, bukan green. So ni case macam if condition. Kalau if dekat atas ni, kalau yang true, tapi dia tak true, dia false. Dan dia ambil else if, tak juga, dia false juga. Dia akan cari lagi else if. Kalau masih lagi tak, dia tak true, dia akan ambil yang last, yang else punya last sekali. Okay, sama macam if. Cuma yang case punya dia guna default, tapi yang if punya dia guna apa? Else saja. Okay, so itu beza. Lepas tu kita tengok for, while, do while, and for each. Ini loop dekat looping. Untuk loop punya for, kita tengok yang kita ikut while dulu lah. While, do while, for, and for each. Untuk while punya, while ni loop through a block of a code as long as specified condition is true. Dia check dulu. Okay, so loop ni dia akan check dulu. Ni condition dia check dulu. While condition is true, baru dia run. Kalau dia false, dia exit je. Contoh dekat sini kan, adakah X kurang daripada 5? Okay, jadi kalau kita test kat sini, kalau boleh awak jangan guna equals to, less than, and equals to. Ni macam complicated sikit, dia ada dua benda kan. Kalau awak guna satu je, less than 6, lagi simple daripada apa less than or equals to. Ni lagi simple. Maknanya kita tak nak 6, dia nak kurang daripada 6, 5 lah kan. Okay, jadi sampai 5 sama juga datangnya. Jadi while X is less than 6, maknanya sampai 5 lah. Dia akan print ni. Dia print apa? The number is, apa dia punya value yang sekarang ni. Contohnya mula-mula 1 kan, maka dia akan print 1. Bila dia run yang X++ ni tambah 1, dan dia check lagi adakah X yang dah tambah 1 tu dah jadi 2 kurang dengan 6. Of course kurang lagi kan, maka dia print echo tu lagi. Jadi dia print 2 lah. Dan seterusnya sampai bila dia dah sampai X sama dengan 5, which is kurang daripada 6, maknanya dia print juga. Tapi bila X sama dengan 6 kurang daripada 6, dia dah tak boleh kan. So dia akan exit, dia tak jadi lagi. Kalau kita letak dekat sini 7, dia sampai 6 lah kan. Kalau 10 sampai 9. Jadi kalau nak 10, antara 1 sampai 11, 1 sampai 10, kita letaklah 11. Okay, banyak lambat juga dia punya tu. Ini dia daripada server. Kalau sampai 1000, 1, 2, 3, 4 saat daripada US punya server, 4 saat baru sampai kat sini. And in fact bukan 4 saat tu, pergi balik tu 4 saat. Pergi 2 saat, balik 2 saat. Kira laju juga lah. Laju juga dia punya tu. Dia punya network dia. So ada 1000 ni kan. Sampai 1000. Ke tu yang apa? While punya. Untuk yang do while, untuk do while loop, dia akan test dulu. Mungkin dia buat dulu baru dia test. Kalau yang tadi while, dia test dulu. Kalau do, dia akan execute dulu, dia run dulu, baru dia test. Maknanya kalau katalah X sama dengan 1, kita letak kat sini X sama dengan 1 kan. Kalau lah kita letak dekat sini X sama dengan 1, okay, 1 kurang daripada 1, which is false lah kan. Dia akan run paling tidak pun sekali 1. Kalau kita letak dekat sini 10, okay, lagi senang kan. Dia run berapa kali? Sekali kan, paling kurang sekali. Yang 1 tu, yang 10 ni dia akan run. Tapi lepas tu dia tak run lagi. Sebab apa? X kurang daripada 1. Sekarang ni X dia 10 kan. Tak boleh lah kan. Kalau letak dekat sini 100, of course jadi 10 increment by 1, 10, 11 sampai 99 kan. Okay, ni apa? Do while, dia akan run dulu. Okay, itu beza antara while dengan do. Untuk for punya okay, untuk for nanti kita akan buat yang
soalan 1, 2 dan 3 tu Untuk 4 punya yang ini dia ada dia punya initialize value, dia punya limit dan dia buat increment lah. Increment ni penting untuk looping. Tak ada increment dia takkan proceed. Mesti akan ada increment Berapa banyak dia punya increment value tu awak kena set lah. Contoh dekat sini x plus. Plus ni maknanya berapa? Ada satu increment lah. Satu. Kalau nak lebih daripada satu awak bagilah contohnya 5 kan. 5x sama dengan 5. So then awak yang ini shift Ctrl C, kita letak kat situ, Ctrl V equals to, so dia tambah 5 daripada 0 sampai 10. Satulah 1, 5, 100 lah dekat sini kan. Kalau sampai 100 101 less than, so dia akan dapat 1, 5, 10, 16 okay. Sini kosong lah okay. So, kena test lah 0, 5, 10, 15 dan seterusnya sampai 100. Sebab 101 kat sini limit kan. Okay, so yang ini yang 4 punya, dia ada dia punya initialize value, dia punya limit dia dan dia punya increment dia. Increment ni penting okay, lepas tu yang 4 ni dah 4 last kali for each. Okay, untuk yang for each punya, for each ni untuk yang kita tak tahu dia punya, biasanya yang ni for each ni dia akan cycle through berapa banyak array yang ada dekat dalam ni. Biasa untuk array lah kan, for each ni untuk array. Okay, tapi ada item yang kita nak run through lah. Contoh dekat sini array punya value ada berapa? 4. So dia akan 4 kali pusing lah. Berapa banyak dia punya bilangan value dalam array tu, dia akan pusing banyak tu kali. So guna for each. Yang ni adalah array punya nama. Okay. Yang kalau nak tahu di jenis apa, awak kena ada array dekat depan value tu. Value tu awak kena separate by inilah pakai koma. Dan kalau string awak kena ada apa? Dekat value dia kena ada sama ada single quotation atau double quotation. Kalau kalau nombor awak tak perlu ada. Contohnya awak letak dekat sini 100 kan. Dekat sini array yang first value integer, yang lain tu string, boleh, tak ada masalah. So dia akan pusing juga. Okay, dia akan cycle through juga, tak ada masalah. Kemudian dekat sini for each, color ni adalah dia punya nama array tu, nama array. As value ni ialah awak bagi nama kepada apa? Nilai value dekat dalam. Kalau awak letak dekat sini val, awak kena echo val jugalah. Okay, kalau awak letak VALE UE value, dia tak akan jumpa sebab ada bagi nama dia val, isi kandungan dia tak akan jumpa, dia akan bagi error, tak jumpa, paling tidak kosong, tak ada apa, dia tak jumpa. So kalau letak val kat situ, nama array value dia kena bagi nama yang sama, so dan baru dia proceed. Yang ini apa? For each. Yang ini untuk yang single dipanggil index punya array. So array dia ada dipanggil index. Ini numeric array, index array, dan associative array dan multidimensional array. Jadi kalau tengok dekat bawah array punya array ini array dia ada kat array, PHP array, dia ada ni contoh ni. Dia ada yang ini dipanggil index array ataupun mana? Index array. Ni index array. Ni panggil index array. Atas tu ni. Index array atas. Array ni index array, yang ni yang single punya index array. 1 1. Okey. Maknanya dekat sini ada contoh, dekat sini ada 3 kan. Untuk kita nak dia call out, dia display, kita guna apa? Index. Tu sebab nama dia index. Contoh macam ni kan. Nama array tu cars. So then untuk kita nak call yang Volvo punya, dia start index dia daripada 0. Jadi 0, 1, 2. Kalau awak tambah lagi dekat sini contoh Proton kan, dan awak boleh call yang ini 0, 1, 2, Proton 3 lah kan. Index dia dekat situ Dan ini dipanggil index. Untuk associative punya, ini untuk kita nak call
Tadi kita guna for each untuk go through kan, run through untuk dia nak call kan ni. For bukan for dia guna kita guna echo je. Kita boleh juga guna for each tadi Kita boleh juga yang ini yang kita satu-satu indeks. Untuk yang for each punya pun boleh juga. Yang kalau for pun boleh juga. Ni kalau for biasa daripada kosong indeks dia sampai yang ini indeks less than ini array length ni yang kita bagi nama untuk count. Dia guna built in. Yang ini function untuk nak count berapa banyak bilangan value dekat dalam array tu. Dekat sini kalau bilangan dia start daripada 1 Kalau index start daripada kosong. Jadi bilangan dia 1 2 3 ada 3. Jadi count cast dia jadi 3. Jadi array length ni dia akan jadi 3 lah nilai dia. Jadi less than 3. Dekat sini less than 3. Kalau index punya 0 1 2. Okey lah kan, less than 3 kan. Jadi kita boleh start daripada kosong 4 dan maksimum dia 3 sebab dia punya maksimum index dia dekat sini 2 kan, 0 1 2. Less than 3 lah kan. Okey. Dan kita increment by 1. Jadi 0 1 2. Dan kita nak echokan cast yang ini adalah dia punya apa? Yang ini dia punya index dia punya counter dia. Okey. Yang index ni kita assign dekat counter je. Jadi counter tu akan tambah 1 kan. Jadi kita boleh paparkan untuk first punya kosong. Dia punya index kosong dia akan paparkan Volvo. Dan kita tambah lagi 1. Dia akan paparkan BMW dan tambah lagi 1 Toyota. Yang ini pakai for. Kalau pakai for each boleh juga. Okey, untuk for each. Dia tak tunjuk dekat sini lah. Okey, tapi dia tunjuk dekat sini untuk for each for each punya. Ini yang tadi tu. Yang ini untuk yang single punya ni. Contoh dekat sini kan. Kalau kita nak paparkan untuk Peter punya, so kita kena guna apa? Dia punya array punya nama array tu dengan dia punya key dia dekat sini. Untuk paparkan dia punya value dia, kita guna key dia. Okey. So macam ni kan, Peter kita dapat Peter 35. Dan 35. Kalau kita letak dekat sini Joe, Joe so dia akan paparkan Joe punya. Berapa Joe? 43. Dia paparkan 43. Jadi kat sini bukan Peter lagi lah, ni Joe dah kan. Okay. Joe is berapa? 43 years old. So ni untuk kita nak paparkan. Ini dipanggil associative array. Ada key dia, sebelah kiri tu key. Dan sebelah kanan tu dia punya value. Okay. So ni kita guna single punya value. Single contoh 35 kan. Tapi kalau kita nak paparkan semua sekali, kita kena loop through lah. Kita kena guna apa? For each. Jadi yang for each tu, yang pertama sekali dia akan identify apa dia punya nama array tu. Lepas tu S, yang ini adalah key dia. Dan sebelah ni, lepas pada key tu, dia punya arrow ni convention dia kena pakai yang sama lah. Okay, arrow convention ni. Yang ini dia punya value dia. Jadi sama juga macam tu. Kalau awak guna X value kat sini, awak kena guna juga X value untuk nak access, nak capai. Kalau awak guna X underscore je, contoh dekat sini kan, awak guna X underscore je kan. Underscore boleh juga, tapi dekat sini pun awak kena letak juga X underscore sahaja. Ini dia punya key dia, awak letak X ni tu kan, dia mesti sama. Kalau letak dia takkan jumpa. Contoh kalau katalah ni saya run, dia akan dapat benda yang sama lah. Okay. Tapi dia tak mau yang underscore ni, dia at the end taruhlah X1 underscore tak mau, dia tak terima. Dia mesti nak kena lepas underscore tu dia expect something. Apa ni? Ada yang missing. Dia kata echo unexpected value. Oh, okey. Dekat sini apa yang tu korang? Value line 9. Tak tahu kat mana line 9. Unexpected echo dekat sini. Ni by right okey ni. Contoh dekat sini kan, kita letak VALU, tapi yang dekat yang kita nak echokan tu VALU
E, ada E, dia takkan jumpa lah. Okay, dia mesti kena sama dia punya, dia takkan jumpa. Okay, kita paparkan yang X tu, dia paparkan. Jadi awak kena ingat yang ni key dia, awak letak key dia punya nama dia apa, dan awak kena access yang sama. Begitu juga dengan value ni untuk for each. Okay, multidimensional tak adalah, tapi kita tengok yang multidimensional punya dulu. Untuk multidimensional ni contoh macam ni, ini ada array. Nama array ni kita letak mungkin cast. Untuk setiap value tu dia ada dua. Contoh macam ni kan, value ni yang pertama ni dia ada dua value dekat situ, stock and flow. Jadi kita kena create array, array within array. Itu multidimensional. So yang pertama tu string, yang kedua nombor, dan ketiga nombor. Okay, sama macam kita create yang ni kan, dia ada apa, yang ni yang single index punya array kan, tapi index array within another array. Okay, ini multidimensional. So cara untuk kita nak access yang ini ni, yang ini kita identify first row punya, row pertama. Okay, row pertama row, dan yang dia punya nilai dia tu Volvo 22 18 tu adalah dia punya kolom dia. Jadi kalau awak tengok dekat sini, ini row pertama, dia ada kolom pertama, ini name Volvo BMW Land Rover ni kolom pertama. Kolom pertama tu adalah index, kolom dia kosong. Index always start with 0, awak kena ingat tu. Jadi yang row pertama yang ni, row kedua yang ni, row ketiga, row keempat. Tapi indeks row dia 0, 1, 2, 3. Indeks untuk kolom 0, 1, 2. Ada dua kolom. Jadi kita nak access dia punya row by kolom, berapa row? 0, 1, 2, 3. 3 dia punya tu. Tapi bilangan dia 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Bilangan tu 4 baris. Ini 4 laju, 4 kolom. 0, 1, 2 indeks tapi 1, 2, 3 bilangan dia. Jadi berapa? Row by column 4 kali 3. So then bila kita simpan, untuk kita simpan, kita nak access row by column, kita kena pakai index number. Okay, jadi start daripada 0 sampai 0, 1, 2 kan. Jadi 0, 1, 2 maknanya 3 lah. 3 row. Untuk kolom punya yang sebelah sini 0 sampai berapa, ada 3 kolom kan? 0, 1, 0, 1 lah kan? 0, 1 baru 2. Okay. So kalau you ingat, ini row ada row ada 4, kolom ada 3. Jadi 0, 1, 2 lah dia punya kolom dia. Jadi ini kolom, ni kolom, ni kolom. Untuk row punya 0, 1, 2, 3, ada 3 kan. Okay. So ini yang multidimensional. So kita tengok yang pertama dulu, soalan pertama. Ini kita nak buat ni. Okay. Saya tengok soalan yang pertama. So soalan yang pertama tu dia suruh kita dapatkan apa grade untuk markah dia. So macam mana nak buat ni? If else So if else awak nak buat macam mana? Contoh, nak dapatkan A, macam mana nak buat? A, if apa dia? Nak pakai greater than kan less than. Dua-dua boleh. Kalau greater than 69 pun boleh juga, greater than 69. Tapi awak kena bagi limit juga, n less than less than 101 lah. Kan, less than 101. So within the punya range. Yang ini pun sama juga, awak kena bagi range. Greater than 59, less than 69 kan, less than 70 kan. Jadi awak boleh buat So then kita try tengok, kita ambil ni exam. Awak guna greater than dia punya range ataupun less than pun boleh juga. Saya pakai mana-mana pun boleh. Okay, so bracket
Section berapa? 2 Section 2 exam htdocs section 2 ni slide 3. Okey, slide 3. So kita buat create satu file, nama dia lab3 ld3 soalan 1 .php .php. Right, so okay, so PHP punya tu kita nak apa, paparkan apa dia, grade kan, echo. Kita nak paparkan echo dia apa, A kan. Ini sekiranya apa, ini sekiranya kalau dia if kita letak, kita nak something dekat sini kan, dia punya variable dia. Kalau kita letak variable markah marks, mark is greater than 70 tu kan, 69 kan. So then dia punya opening and closing dia kan, ni kena ada closing okay. So kita akan dapat apa ni, X kita akan dapat, kalau markah dia ni, marks dia sama dengan berapa, 60, 70, 80 lah. Kalau markah dia 80, dia akan print apa, A kan, betul. Else dia akan print else echo B lah, tambah atas tu, Ctrl C, Ctrl B. So echo B selain daripada B lah kan. So nampak, so kalau lebih daripada 69, contohnya 70 sampai 80, dia akan print A. Kalau mana kurang daripada 70, dia akan print B. Betul? Ctrl S save. Kalau kita buka, saya dulu tengok. Okay. Nampak kan? Dia akan print dekat sini apa? Section 2 lab 3 lab 3 LB31. Dia paparkan berapa? Kan, berapa, 80. Kalau 60, A ke B? Ctrl S, B lah kan. Okay. Kalau nak letak lagi else, ni kat sini, ni else ni, Ctrl D. Ni else kita letak last sekali. Ini if, else if. So kita kena ada dia punya condition lagi lah kan. Ctrl C, else if, apa dia. And then awak kena letak dia punya tu juga. Dia kalau ada lebih daripada 2 line, awak boleh letak dia punya opening closing braces. Kalau tak ni, kalau tak satu je, tak perlu pun tak apa. So dekat sini ni else. Ni Ctrl S F. So yang ni else if ni marks, yang ini berapa? Kurang daripada 59, lebih daripada 59, 60 sampai 69 lah kan. Kalau kita letak ke sini 60, dia print B lah kan. Ataupun selain daripada tu dekat sini F lah kan, F. Kurang daripada 59, less than, greater than 59, B. Kurang daripada 60, dia akan print F lah, failed. Sini 60, taruhlah 50 kan, dia akan Ctrl S, dia bagi F lah. Mana yang salah? Line 7. Mana line 7? Ni else. Else ni kena taruh kat bawah. Ni Ctrl X. Okay. Dia ketinggalan dia punya tu. Saya saya tutup yang ni. Saya X kan. Sini
Opening and closing tu tak ada kan. Ni control X saya letak tengah-tengah. Okay. So yang ini opening, dan sini ada closing lah kan. Ni kena ada closing. Okay, ni opening, else. Ni ada closing dia. Opening, closing. Opening, sini pun sama juga. Ada closing, dia ada. Kita apa tu? Oh dia tak ni. Mana kena buat jugalah echo. Okay. Okay. Tak boleh. Okay. Yang penting awak boleh nampak kan. So kalau 50 dia akan apa? Dia akan bagi F 50. Nampak kan? Cuba. Saya nak buat print C, ABC, yang C punya. C tu nak letak apa? Else if berapa? Else if berapa C? C 50 hingga 59. Apa else if nya apa? 50 hingga 40, lebih daripada 49 lah kan. So just copy yang ni je, else if ni. Okay. Control D. Okay. 49. Okay, sini C lah kan. Betul? C. Okay. Ni C. Selain pada ni else if. Taruh dekat bawah lah senang. Ni else. Okay. Ini okay, boleh tu. Else if, else dekat sini ikut. Ni kedepankan. Ni kedepankan. Ni kedepankan. So, dekat bawah aku boleh. Boleh lah. Else if, else. Ikut ni. Baru clear sikit kan. Okay, control S. Okay, yang ni yang nombor 1 punya. Tapi awak kena masukkan apa? Dia punya limit jugalah dekat sini. Kena ada, kalau ada limit, sebab kalau letak 101 pun dia ambil kira A juga kan. Awak kena letaklah limit. Control C. Taruh limit dekat sini. Kena ada apa? And condition kan. A, N, D, N. Awak tu dekat situ. Yang ini less than berapa? 101 lah. Maknanya sampai 100 kan. Less than 101 marks. And then awak kena close dekat sini ni. Kalau awak tak close nanti dia tak ni. Kena dalam bracket. So maknanya kalau katalah 100. Oh sorry. Mana tadi? Awak letak dekat sini 100. Dia masih lagi dapat. Control S masih dapat A lah kan. Kalau tak 101 pun boleh dapat juga A. Which is tak betul lah kan. Kalau yang ini tak ada. Kalau yang ini tak ada kan. Cuba. Kalau yang ini tak ada. Buang yang ini. Control SF. 101. 200 lah. Pun boleh dapat A juga. Masih A lagi kat sini kan. Kalau dekat sini kosong. Control SF. Dapat F lah kan. Kalau letak 200. Control SF. Kalau tak ada tadi limit kan, dia akan dapat A juga. Tak betul lah kan. So awak kena bagi limit lah. Okay. Boleh. Dapat tak? Okay. Itu ada limit Ataupun nak pakai N punya simbol pun boleh juga. Control S sama je. So, okay. Okay, soalan satu ni okay. Ada pertanyaan? Ada nak tanya apa-apa? Boleh? Ada apa? Apa? Tak tanya apa? Tak keluar. Mana yang tak keluar?
Apa nampak? Warna putih lagi putih lah kan putih. Okey. Ni dah okey kan? Masuk yang dua punya. Soalan dua Okay, soalan dua. Soalan dua dia suruh awak tukar daripada if statement kepada switch case je. Okay. Jadi awak buatlah macam mana cara dia. Ambil yang switch case tu. Switch punya. Pakai switch. Switch. Just copy je switch yang ni. Ni. Pakai ni. So switch ni kena ada apa? Sama juga dia ada dia punya variable. Dan awak guna switch. Lepas tu dia case dia. Jadi awak boleh pakai ni lah. Copy je semua. Daripada sini. Ctrl C. Okay, so sekarang ni yang ni. Awak tinggal tukar je. Yang ini. Bawakan lah. Saya just comment out je yang ini ni. Ctrl slash. And then saya just paste yang switch punya. So yang switch punya dekat sini marks punya. Ni marks. $sign marks. Okay. Boleh. So $sign marks. Yang ini rate ni. Kalau kita letak sini berapa? 90. So dan dekat sini. Kecilkan sikit ni. Okay. Yang ini. Yang ini apa? A lah kan? A. Ataupun dekat sini awak kena ada dia punya marks greater than ke something lah dekat sini kan. So kalau awak letak dekat sini. Okay. Marks. Sama juga tadi greater than berapa? 69 kan. Dan awak boleh letak juga another limit dekat sini kan. Awak boleh combine n something kan. Sini n. Kalau nak letak limit lah. Kita try satu je dulu. Dekat sini 90. Kalau 90 adakah dia print A? Of course yang ini awak kena ni copy lah ni. Ctrl C. Saya just copy pergi dekat sini. Ctrl V. Ni Ctrl V. Dan yang ini dia tak ada apa-apa lah. Yang ini greater than 59, greater than 49. So dekat sini apa nama tu? B. Dekat sini C dan C C. Ni A, B, C. Dan yang ni F lah kan. Fail. Okay. So default break. Simple lah kan. So yang ini saya letak F ni. Oh ni salah ni. Salah taruh ni. Yes. Control. Kat mana yang tadi? Lepas pada break. Okay. Yang ini Ctrl C. Yang ini. Okay. So yang penting case dekat sini awak ada something dekat sini kan. Okay. Ada punya condition tu. So ni. So, kalau kita save. Sekarang markah 90. Dapat tak A? Okay. Tapi tak ni lah. Kita letak 60. 60 lebih daripada sini 59. Dapat tak B? Ctrl C, Ctrl S save.
Dapat tak B? Okay, boleh? Oh, just tukar je kan. Kat sini yang first case, lepas tu break. Next case, kat sini. Lepas tu break. Another case. Yang ini. Ni yang B punya, ni yang C punya. Ni less than, greater than 50. Ni 49 lah kan. Greater than 49. Maknanya 50 ke atas. Yang ini 60 ke atas. Ni 70 ke atas. Kalau nak less than pun boleh juga. Less than. Okay. Mana-mana lah yang awak nak. Okay. So last kali F. Less than, maknanya ni 50 ke atas. Kalau 40 dekat sini, dia akan dapat apa? Dia akan dapat F lah kan. Boleh? Tapi awak kena letak limit jugalah dekat sini. Kalau tak, nanti kalau awak letak 400 pun dia akan jadi A juga. Control S, save. Jadi A juga. Padahal dia tak ada yang 400 kan. Maksimum 100 je kan. Jadi awak kena bagi limit juga. Ni Control C. Awak kena bagi limit. Dekat sini N. N symbol. Limit not more than or less than 101. Less than 101. Maksudnya 100 lah maksimum. Dan awak kena ada tu opening and closing kat sini. Tambah bracket. So kalau 400 tu, of course dia jangan pergi dekat sini kan. Dia akan dapat B sebab apa? Yang ni awak tak taruh tu. Okay. So awak kena bagi limit lah. Okay. Kalau taruh 400 dia akan jadi B. Sebab dekat sini awak tak ada. Ni belum letak limit lagi kan. Okay. So semua-semua kena letak limit lah. Okay. Dapat Okay. Yang ini switch case. Cuba dulu. Kita tengok soalan 3. So, soalan 3 ni kita guna for each untuk kita nak display isi kandungan untuk associative array yang key dia dengan dia punya apa? Dengan dia punya value dia. Jadi awak boleh tengok dekat sini. Ini saya padam dulu. Okay, so kita ada apa nama? Array associative array. Okay. Ni associative array dekat sini. Kita guna for each. Ni for each. Pakai yang ini je. Okay. So kita ada dia punya array, which is dekat sini dia tunjuk yang ni adalah array. Dia ada key dengan dia ada punya value. 3 pasang. Peter, Ben dengan Joe. P, 3P. Maknanya dia punya nama dengan dia punya umur dia. Age dia kan. Okay. Jadi bila kita print, kita guna apa? Dia punya key dia. Kalau kita letak X, kena print guna X lah. Kalau kita guna value age dekat sini, kita pun kena taruh X value or age value dekat sini. Okay. Jadi kalau kita pakai yang ini, okey lah ini kan. Kita just copy je, PHP. Yang ini je. Saya just Ctrl C, copy yang ni je. Pergi dekat sini. Dan yang ini ni, daripada sini sampai sini ni, saya just command alt control slash. Okay. Yang ini pun sama juga control slash. Dia nak apa tadi? Ni. Okay, saya letak kat sini control V. So kita ada array, nama dia age dan dia ada 3 pasang Peter, 35 Ben, 37 John 43. Okay. Kalau nombor kita tak perlu ada quotation pun tak apa, tapi dia punya kaedah dia sama ada kita nak letak quotation tak ada quotation, kita kena tengok adakah kita nak guna untuk calculation. Kalau tak nak guna untuk calculation, always guna string quotation. Okay, itu kena ingat Kalau kita tak nak guna untuk calculate, walaupun dia memang nombor, kena guna apa? String. Okay, kena ada quotation. Ingat kena ingat tu. Sebab ni kita tak guna untuk calculation kan. Jadi kita tak perlulah pakai nombor. Integer hanya bila digunakan untuk kira. Jadi kalau selain daripada tu dia tak perlu kena pakai string So kita sekarang ada Peter ni. Jadi kita boleh letaklah dekat sini kan. For each age punya tu array, yang pertama dia nak print key dia adalah nama dan dia punya ni adalah x value ni dia punya age value lah. Kita boleh letak kat sini age kan. Age punya tu kan. Jadi kalau dekat sini age ni pun kena taruh age juga Ni age.
age value juga sama. Okey. Nampak tak tadi bila saya letak je something dekat sini kan, contoh kalau kan nak saya letak echo dia keluar tu dia punya apa hint dia. Macam mana nak buat tu? Awak kena install apa? PHP Smart Hint. Saya dah suruh awak install ke belum? Okey, awak pergi dekat ni, awak search nama dia PHP Smart Hint for bracket. Nampak tu? PHP Smart Hint for bracket. Lepas tu pergi dekat ni GitHub ni kan, GitHub bracket PHP ini kan, bracket PHP Smart Hint. Klik dekat situ. Okey, boleh. Lepas tu pergi dekat kod ni, yang ni kod, klik, pergi dekat download zip ni, boleh nampak tak? Okey, download zip, nanti dia akan keluar dekat sini lah download. Sorry, ni tak ada lah sebab saya tak download. Download ni lah, download zip dia akan keluar. Tu dah keluar kan dekat download tu. So awak klik pada folder tu, awak keluarkan folder tu. Ni dah ada dua dah, saya delete lah satu. Benda ni ada dah ni kan, saya punya. Okey, tak tepi. Awak pergi dekat bracket, pergi dekat sini, apa nama dia ni, extension manager yang sebelah ni, tengok sini. Nanti ada yang ketinggalan ini atas, nombor 2 daripada sebelah kanan bracket ni, extension manager. Okey, lepas tu awak klik yang .zip tadi tu. Okey, .zip. Okey, awak tarik, drag pergi dekat drag zip here, drop zip to install dekat situ. Boleh? Jangan tempat lain, kalau kat sini dia tak jadi, dekat sini, dekat ada dotted square line tu. Okey? Dapat Okey, so once you dah dapat tu, you dah boleh try lah. Contoh dekat sini kan, saya letak $sign, dia ada age value, marks, dia dah siapkan untuk saya kan, dah siapkan untuk kita. Jadi senang kan, echo age, dia akan echokan age. Okay, so nampak tak sekarang ni kita ada apa? Ni saya delete dulu yang ni saya delete dulu. Saya nak tinggalkan yang tu. Okay, nampak tak Control S save. Okay, age array kita dah ada. Kalau kita save, dia akan keluar dah tu dekat sini. Pergi dekat local tadi kan, kita refresh, dia akan keluar dah. Key Peter, value dia 35. Jadi kalau kita tak nak yang key equals to and then value equals to, ni buang lah, boleh buang Jadi kita boleh letak dekat sini ada Peter 35. Contohlah Peter ni kita letak dekat sini, kita bagi okay, kita bagi arrow je, bukan arrow ni, apa, greater than punya tu. Key ini kita tak nak contohlah ini kita tak nak, jadi kosongkan dekat sini pun boleh. Okay, kosongkan, ataupun terus je pun boleh juga. Okay, so dia akan paparkan yang ini je. Okay, and then age value, BR ni untuk dia insert new line, Ctrl S. Cuma yang ini je saya tinggalkan. Jadi bila saya refresh, dia ada Peter ni kan, boleh nampak ni. Tapi kita nak convert into, kita nak masukkan dekat dalam table. Okay, nampak tak? Ni kita nak masuk dalam table. Tapi kita dah dapat lah Peter, nama dia apa ni, kita nak masuk dalam table. Oh, kita dah lewat dah ni, lagi setengah jam kita nak buat bracket ni. Okay, yang ni nak kena cepat sikit Saya tunjukkan awak macam mana nak masukkan dekat dalam table. Untuk table punya untuk yang table punya, pergi dekat HTML dan table. Okay, dekat sini ada table, HTML table. Mana table? Ni HTML table. Tengok je kat sini, dia ada header dekat atas ni. Table ni ada header, dia huruf dia bold. Ni perkataan dia bold. Yang lain ni dipanggil TD, T rows, dan setiap kolom tu dipanggil TD.
Jadi kalau kita tengok dekat sini ada berapa row? Atas tu ada header. Okey. Row yang pertama atas tu kita panggil sebagai header, TH. Row yang kedua, ni row yang kedua ni dengan ni. Yang ini dia punya isi kandungan kolom tu kan, ada 3 kolom kat sini kan. Yang ini dipanggil TD, data. Ini pun sama TD. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia ada apa? Sini data dia ni. Jadi kalau kita padam yang ini, kita copy dulu lah semua. Kita copy, semua sekali kita copy, Ctrl C. Pergi dekat sini. Okay, so saya letak je dulu yang ini. Right. Yang PHP tu ni biar je dulu dekat situ. Okay. So kalau yang saya comment out je dulu Yang ini saya comment out je dulu. Ctrl S save. Saya comment out je dulu. Bila kita refresh, dia ada ni kan, dia ada table ni kan. Kita nak buang atas, kita nak buang bawah ni, kita nak tinggalkan dua kolom ni, dan kita nak row dia lah. Row tu dia akan guna for each untuk dia paparkan. Jadi dekat sini kita nak tinggalkan header tu, tinggalkan 2. Yang ini saya Ctrl X delete. Okay. Yang ketiga punya TH. Jadi yang pertama tu nama, yang kedua age dia kan. Yang ini nak name. Jadi Ctrl S, kalau tengok dekat sini refresh battery. Bentar. Okay, so bila kita refresh dia akan ada name and then age. Yang atas ni sebelah kiri ni pun sama, kita akan buang. Jadi yang Mexico dengan Germany kita buang. Ni Germany, Mexico, Ctrl X. Basically yang TR yang ni kita tak perlu lah. Okay, Ctrl X. Kita ada 2 je. Jadi Ctrl S save. Okay. Kita ada age dekat sini dan kita ada name kat sini. Yang ini kita loop through untuk kita nak dapatkan isi kandungan dia. Okay. Basic HTML table ni pun kita buang, ni pun kita buang. So yang ini P ni Ctrl X kita buang. Yang H tu pun Ctrl X kita buang. Ctrl S save. So kita dah dapat ada 2 je kan dekat sini. Okay. Tapi kita nak letakkan dia punya dia punya nama key dengan dia punya key value dekat sini. So cara dia lah, so sekarang ni kita dah ada dia punya tu dekat atas. Ni kita comment out, Ctrl slash. So kita dah ada age punya tu kan, array. So untuk kita nak print satu-satu, print within loop, kita guna for each. Jadi kita kena pakai ni lah kan. For each ni dekat atas. Tapi untuk kita nak print yang dekat sini TD, ini dekat dalam table. Tapi yang table ni kita nak kena ada PHP dekat tengah, dekat sini dalam PHP, supaya kita boleh tu. Yang section lepas punya saya convert yang ini dekat dalam PHP, tapi awak boleh juga bawa dekat sini yang ini sahaja. Yang ini sahaja pun boleh juga. Yang 2 ni sahaja. Ni dengan ni. Tapi kita kena kena enclose lah ni. Okay, saya just copy echo X ni saya letak dekat sini. Ni echo X ni yang tu. Ctrl V dekat sini, kena ada closing lah tapi. Ni echo X. Ni kita kena enclose PHP. Kalau tak, dia tak jadi PHP, ni HTML. Jadi kita kena enclose PHP. Okay. Yang ini enclose PHP. Okay. Ctrl X. Ni taruh dekat belakang. Okay, nampak tak? Dia enclose PHP. Okay. Dia jadi apa? PHP. Okay. Jadi yang ini pun sama juga. Kita enclose kan. Jadi yang ini kita just copy.
Ctrl C, index ni untuk yang value punya. Okey. Ctrl V. Tapi yang ini kita bukan X, nak paparkan X, kita nak paparkan apa? X value kan? X value yang ini. X value yang ini ya. Oh, bukan X, H value. H. Nampak tadi dah keluar H value. So okey kan? Ctrl S. Bila kita Ctrl S, kita refresh dia keluar lah. Okey, ini baru satu. So kita kena loop through. Kalau nak loop through yang ini, yang ni kena taruh dekat bawah sekali sebelum tu. Sini. Dekat dalam sebelum table closing. Yang ini ni pasal closing yang ini for each. Kalau tak dia tak loop through. So yang ini closing Yang ini kita comment out lah yang ni. Ni tak pakai ni. Comment out, ni comment out. Ni tak pakai ya. Sini kita letak ni. Okey. So ni nak bagi dia loop through kan. Lepas pada TR sebelum table closing. Okay, so yang ini So Ctrl X kita letak sini. Dan yang ini kita kena enclose kan sebab dia dalam PHP punya tu. So basically saya just ambil yang ini PHP ni sampai closing sini. Closing PHP sampai closing ni. Cuma tukarkan yang ini ni echo ni kepada yang ini sahaja. Okey. Saya just copy yang ini. Ctrl C letak kat sini. Ctrl V. So yang ini kita just tukarkan aja. Tadi apa? Closing kan? That's it. So ni closing tak adalah ni. Okay, Ctrl S save. Apa jadi ni? Okay. So kalau kita refresh. Oh, dia salah letak. Sama yang dekat mana? Dekat TD. Okay. So kita letak dekat TD. Okay. Yang ni Ctrl X. Teratas. Okay. Ctrl S save. Kita refresh. Dapat? Tak dapat. Dia pasal apa ni? Pasal hname tr. Okey, yang ini ni. Yang ini ni dekat ni. Ni table. Ini ya kita ambil yang ni. Ni kena letak dekat dalam tu PHP ni kita kena letak dekat dalam sini. Okey. Ctrl S tengok. Okey. Belum lagi. Dekat mana kita nak letak page? Okey, dekat bawah. Lepas pada TR. Yang penting PHP tu kena ada enclose lah. Okey, yang ini for each. Sini. Ini saya padam dulu. Ini kita letak dekat mana sebelum ni opening, ni closing. So dekat TR Okay, ya. Ctrl X. Ctrl S save. Mana PHP nya? Okey lah kot. Tapi yang PHP yang ini mana closing dia ni? PHP punya closing, ada satu PHP closing yang ketinggalan. Okey, yang ni PHP ni opening, closing Opening, closing. So yang ini kita kena opening and closing juga. Dekat sini. Sebab kita sini opening and closing kena ada. So saya just insert je dekat situ. PHP. So Ctrl X sini. Just letak je dia punya tu. Okay, kita refresh tengok. Dapat tak? Oh, ada satu terlebih. Terlebih ni kat mana ni? Okay. Terlebih ni dekat icon ni, dekat sini age, TD. Yang ini X dah, ni value.
Sama dekat sini ya ni. Yang ini kita tak nak. PHP ada yang ketinggalan, ada yang terlebih ni. Saya tak nampak tu dia punya tu. Ni TD opening, TD closing. Oh. TD yang ini ni tak boleh TD ni. Okay. Right, try save. Nampak? Okay. So okay kan? So terus boleh. Ataupun awak tengok yang section ni awak section 2 kan. Awak tengok section 1314. Dia punya cara lain. Saya tunjuk cara lain. Yang awak punya ni lain. Cara lain. Awak tengok yang section 1, 3 dengan 4 punya dia lain cara dia. Kemudian dia tu sama jugalah datangnya. Okay. Awak tengok balik dekat sini. So kita ada kita pakai tadi border style, pakai je table THTD, kita pakai solid, pakai sama ya style dia. Ni okey style. Kemudian untuk yang PHP create array kita pakai je tadi age array and then Peter the association value dia. Kemudian untuk yang atas punya kita guna apa? Table dan TH. Nampak tak dekat atas ni? Okay, yang ini untuk apa? Kita row untuk TH, name dengan age TH So kita dah dapat yang atas. Jadi untuk yang kita nak print, kita guna for each. Kemudian kita letak yang age punya array, key dia kita pakai X dan dia punya value age value kita pakai age value. Jadi kalau kita nak print dia punya key dia, kita pakai echo X dalam PHP tau. Kalau tak nanti ni dekat dalam HTML tu sebab kita kena ada PHP dekat depan dia. Jadi kita echokan X, kita akan dapat apa? Ni dekat dalam for each tau. Dekat dalam for each. Dia punya opening kat sini, closing kat sini. Nampak? Opening dan closing. Okay. Jadi yang TD yang ini, yang first punya TD yang dekat sebelah sini. TD yang ini, yang second punya TD dekat edge. Okay. TD yang pertama, TD yang kedua. Dekat dalam TR ni, TR satu. Sini TR, satu row. Okay. Ni TD dia. Ni opening dan closing TR. Jadi ada dua TD. TD1, X, TD2, H value. Nampak tak dekat situ? Jadi, untuk kita nak cycle through 42 dah kan. Okay. Cycle through kita kena ada closing kat sini. Sini nanti awak tengok baliklah dekat tu nanti saya post dia punya tu. Saya tutup yang ini.